Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persekolahan Arab di negara Brunei Darussalam ditubuhkan bagi rakyat di negara ini mempelajari ilmu dunia dan akhirat. Perkara tersebut dinyatakan oleh Menteri Hal Ehwal Ugama semasa lawatan kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama ke sekolah-sekolah Arab bagi kemasukan pelajar-pelajar baharu Sanah 5. Lawatan diadakan kemarin di Sekolah Arab Sultan Haji Hassanah Bolkiah, Rimba. Menurut Yang Berhormat Pihin Udana Hatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, mempelajari dua aliran adalah satu modaliti pendidikan agama yang secara formal sudah memperkenalkan integrasi pelajaran di sekolah agama yang bernama Sekolah Arab. Pada masa ini sedang berkembang dan Alhamdulillah ternyata sangat berjaya. 7 buah sekolah Arab seluruh negara dapat menghasilkan peperiksaan daripada PSR umum membawa kepada SSRI agama. Kemudian membawa lagi O-Level. Kemudian peringkat agama ada namanya SPUB. Kemudian ada lagi peringkat A-Level. Agamanya yang namanya STPU. Lawatan bertujuan meninjau pelaksanaan aktiviti-aktiviti kemasukan para pelajar baharu ke persekolahan Arab serta kesiapsiagaan sekolah meliputi aspek pentadbiran, kebajikan pelajar, prasarana dan pelaksanaan kurikulum agar selaras dengan dasar serta aspirasi kementerian sejajar dengan matlamat melahirkan generasi yang berilmu dan berjaya, beriman dan berakhlak mulia. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Ugama juga mengadakan lawatan kerja ke beberapa buah sekolah Arab bagi meninjau pelaksanaan aktiviti-aktiviti kemasukan pelajar-pelajar baharu ke persekolahan Arab. Meninjau sesi kemasukan pelajar di Sekolah Arab lain, Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama, sekolah berkenaan menerima kemasukan 34 pelajar baharu Sanah 5. Sementara itu, rombongan Awang Haji Syamsul bin Haji Omar, Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan Kementerian Hal Ehwal Ugama, meninjau ke Sekolah Arab Tempurung. Seramai 10 pelajar menerima tawaran kemasukan ke Sanah 5. Juga menjadi tumpuan lawatan Sekolah Arab Raja Isteri Pengiran Anak Damit, mengetuai rombongan Awang Misli bin Haji Abdul Karim, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Pentadbiran dan Kawangan Kementerian Hal Ehwal Ugama. Sekolah berkenaan menerima pendaftaran 190 pelajar baharu Sanah 5. Festival Bandar Brunei menjadi platform untuk menghubungkan peniaga, pelabur, pelancong, masyarakat, agensi kerajaan dan sektor swasta. Ia sekaligus mengukuh peranan Bandar Seri Begawan sebagai hub ekonomi bandar dalam kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIM-IAGA. Festival selama 4 hari itu dirasmikan kemarin di kawasan letak kereta Jalan Bendahara, Bandar Seri Begawan. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Festival menampilkan pelbagai aktiviti berimpak tinggi yang menyokong aspirasi pembangunan bandar yang mampan, berdaya saing dan berorientasikan rakyat. Adalah menjadi harapan agar festival dapat menyatukan masyarakat, menghidupkan ekonomi, mengangkat imej Bandar Seri Begawan dan menyokong kerjasama serantau. Festival dibuka bagi kunjungan orang ramai dari pukul 10 pagi hingga 11 malam. Masjid As-Salam kini genap setahun sejak mula digunakan bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat yang pertama pada 6 Disember 2024. Sempena memperingatinya, Jawatankuasa Takmir Masjid berkenaan malam tadi mengadakan tahlil arwah sekampung.
Hadir Awang Haji Amirul Hafiz Zain bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara, selain memberi keselesaan kepada penduduk kampung dan jemaah dalam menunaikan sembahyang fardu 5 waktu dan fardu Jumaat. Masjid ini juga digunakan untuk melakukan kegiatan serta aktiviti keagamaan bagi mengembangkan syiar Islam. Juga hadir Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. ...38 peserta dari kesemua daerah daripada Institut Pengajian Tinggi, Persatuan dan Pergerakan Belia dan Belia-Belia Persorangan diraikan dalam Majlis Hari Mekar Wildlight 2025 Youth Leadership Innovate Talent and Empowerment Program 2025. Majlis berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Para peserta terbaik menerima hadiah tajaan, sijil penghargaan dan cenderamata bagi 4 kategori, iaitu kategori aktiviti pasca program, kategori peserta aspirasi, kategori peserta potensi berkembang dan kategori peserta cemerlang. Penyampaiannya disempurnakan oleh Dain Zainab binti Haji Morshidi, Pengarah Pembangunan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Program Wildlight bertujuan melahirkan belia sebagai pemimpin dan ejen perubahan masa depan selaras dengan dasar belia negara dan strategi 2020 hingga 2035 serta mempersiapkan mereka sebagai belia siaga masa depan di peringkat serantau dan antarabangsa. Hujan lebat yang turun berterusan menyebabkan beberapa buah kawasan di negara ini dilanda banjir. Dalam tinjauan kru RTB, beberapa batang jalan raya ditenggelami air. Cuaca aktif dirama melanda negara sehingga 12 Januari ini dan orang ramai dinasihatkan mengambil langkah waspada. Ikuti bahan berita lainnya selepas ini. Sebuah dokumentari National Geographic pertama Brunei yang berkisar tentang kisah Gulanau akan ditayangkan malam ini di Pawagam di Pusat Membeli Belah Kampung Salam Pigar. Tayangan dokumentari tersebut bertujuan meneroka kisah di sebalik hampir pupusnya penghasilan Gulanau. Kisah Gulanau ialah episod pembukaan ekosistem rasa Lanskap Kulinari Borneo Brunei
sebuah siri dokumentari yang meneroka budaya makanan dan ekosistem saling berkait di negara ini dan Borneo. Menurut Joshua, anak belayan peneroka muda National Geographic yang berpangkalan di Brunei, inspirasi utama untuk menghasilkan dokumentari ini adalah bagi mengetengahkan masakan Brunei. So kami memberi aspek yang lebih humanistik. So kami ingin memberi lensa yang lebih humanistik. Orang-orang kampung, hidup orang kampung di Brunei. Syafi Halim, Ketua Pegawai Eksekutif New Wave Films, sebuah syarikat perfilman bertaraf antarabangsa, menzahirkan harapan agar kejayaan projek berkenaan akan menjadi permulaan penting bagi industri filem tempatan. Maklumat lanjut ikuti Instagram @ekosistemrasa, @newwavefilms.bn dan @ketani kreatif. Semua filem ini patutnya untuk meningkatkan a certain self-awareness kan. Tapi ini specifically bukan sahaja untuk Gulanau, walaupun dokumentarinya fokusnya Gulanau, tapi untuk meningkatkan awareness dalam Bruneians untuk support our own people. Aplikasi Bloodcard boleh digunakan untuk membuat temu janji, meneliti rekod penerimaan darah dan mengetahui lebih lanjut mengenai penerimaan darah seperti status stok simpanan darah yang selalu dikemas kini. Bloodcard juga boleh digunakan di pusat penerimaan darah, di hospital-hospital kerajaan dan Jurudong Park Medical Center serta semasa acara kempen derma darah terpilih. Awang Haji Matusof bin Haji Daud, Ketua Penyelia Simpanan Darah Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha semasa kempen derma darah anjuran Brunei Darussalam Food Authority yang disokong oleh Pusat Penerimaan Darah di Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan, berkata orang ramai boleh menggunakan aplikasi tersebut untuk membuat tempahan jika ingin menderma darah. Dan juga dengan adanya aplikasi Bloodcard tersebut, bis kita akan dinyatakan macam bis kita menderma harian ini akan dinyatakan bila lagi boleh kita menderma darah. Jadi memudahkan pihak bis kita. Dan nanti sudah bila aku akan menderma lagi dan sebagainya. Jadi di sana semua adalah ataupun bis kita boleh menghubungi kami. Sebanyak 84 pain darah berjadi kumpul semasa kempen derma darah bersempena ulang tahun kelima penubuhan BDFA yang berlangsung di Dewan Atrium Authority tersebut. Alhamdulillah, ini kali yang ke-10 sudah menerima darah. Menerima darah ini penting sebab kita ni dapat membagi kepada orang yang perlu. Ini adalah kali kedua saya menderma darah. Sama-samalah kita ni menyahut seruan daripada Kementerian Kesihatan untuk sama-sama meningkatkan bekalan darah di negara ini. Kegagalan adalah didikan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud boleh jadi kamu membenci sesuatu sedangkan ia baik bagi kamu. Surah Al-Baqarah 216. Ayat ini mengingatkan kita bahawa kegagalan bukan penolakan Allah tetapi didikan penuh hikmah. Perkara tersebut antara pengisian tazkirah bertajuk Gagal itu didikan, berjaya itu ujian dan usaha itu ibadah semasa munajat khas anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama kali ke-214 bersempena pembukaan Sekolah Penggal Baharu tahun 2026. Mengimarahkan lagi acara munajat penyertaan guru-guru dan murid-murid dari sekolah-sekolah agama dan Arab seluruh negara. Juga diadakan bacaan zikir, maghfirah warahmah beramai-ramai, doa peliharakan Sultan dan negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam mengekalkan kedudukannya yang ke-13 di peringkat global dalam kedudukan pembangunan kewangan Islam IFDI pada tahun 2025. Ia mencerminkan ketahanan dan perkembangan berterusan sektor kawangan Islamnya. Skor IFDI Brunei Darussalam yang berdasarkan data 2024 meningkat kepada 31 mata pada tahun lalu
meningkat dari 29 mata pada tahun 2024 walaupun purata global menurun daripada 12 kepada 11 mata dalam tempoh yang sama. Hasil tersebut dilaporkan dalam Laporan Pembangunan Kawangan Islam 2025 bertajuk 50 Tahun Pertumbuhan Eksponen. Laporan berkenaan menilai prestasi global industri kawangan Islam merentasi 140 negara termasuk 4 negara baru yang ditambah pada tahun 2025 iaitu Sudan Selatan, Jamaika, Kosovo dan Lesotho. Menurut laporan itu, 10 negara teratas mengekalkan kedudukan mereka dalam kedudukan IFDI dengan Malaysia, Kerajaan Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu mendahului sebagai 3 pasaran kawan Islam teratas dari segi pembangunan keseluruhan pada tahun 2024. Iraq membuat penampilan pertamanya dalam carta 15 teratas memasuki kedudukan IFDI di tempat ke-14 dengan skor 30, menggantikan Nigeria dari penilaian sebelumnya. Keadaan kualiti air mentah Sungai Tutong mengandungi bahan organik yang sangat tinggi menjejaskan pengeluaran dan penghasilan air bersih serta secara langsung menjejaskan tahap paras tangki simpanan air Lambak Kanan 1, 2 dan 3. Bagi meningkatkan paras tangki-tangki tersebut, kerja-kerja pencatuan tangki-tangki dijalankan bermula pukul 11 malam sehingga 4 pagi. Pencatuan tersebut akan dilaksanakan setiap malam sehingga keadaan air mentah kembali normal. Bagi pembekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123.